Selamat pagi semua. Hari ini kita akan buat tutorial untuk bincang soalan minggu lepas. Okay, jadi sila keluarkan buku kerja muka surat 83. Okay, soalan pertama, nyatakan maksud haba pengesaran. Okay, jadi kita tahu semua haba-haba yang kita belajar bab ini adalah perubahan haba. Keyword dia masih ada. Apabila satu mol logam disesarkan. Okay, when a mole of matter is displaced daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okay, next kita tengok nombor 9. Kita nak cari haba pengesaran. Okay, jadi apa bahan tindak balas yang terlibat di sini? Zinc berlebihan dengan ferrum 2 sulfat. Jadi, zinc lebih elektropositif, dia akan sesarkan, akan displacekan ferrum daripada larutan garam dia. Okay, jadi ferrum akan tersesar. Okay, jadi dia minta kita hitungkan haba pengesaran. Okay, so formula dia adalah inilah. Okay. Dan for persamaan ion adalah ini. Yang atas persamaan kimia, yang bawah persamaan ion. Okey, jadi step 1. Cari perubahan tenaga. Perubahan tenaga ialah Q. MC theta. Jadi M adalah isi padu yang ditukar menjadi jisim. Jadi di sini 100 gram kali 4.2 kali suhu. Ada peningkatan sebanyak 9.6. Jadi kita dapat 4032 joule. Ataupun kita boleh terus tukar kepada kilojoule. Okay, next cari bilangan mol ferrum iron. Jadi bilangan mol ferrum iron, okay, kita tahu kita boleh rujuk kepada larutan aqueous ferrum 2 sulfat. Jadi ferrum 2 sulfat, MV dia adalah 0.5, MV adalah 100. Jadi MV per 1000 kita dapatlah okay, 0.05. And step 3, cari perubahan tenaga. Perubahan tenaga untuk 1 mol. Maksudnya dia nak kita cari apa? Okay, haba pengesaran lah. Jadi haba pengesaran kita adalah delta H Q perubahan haba per bilangan mol. So masukkan sahaja, kita boleh dapat 80.64. Bila kita sudah tulis dalam delta H, kita terus masukkan negatif menunjukkan dia adalah eksotermik. Okay, tuliskan persamaan termokimia. Okay, persamaan termokimia sama dengan persamaan kimia, tetapi dia tambah 1 delta H dan nilai dia. Itu saja. Okay, ini jangan lupa unit dia adalah kilojoule per mol. Per mol ni mesti tulis. Okay. Okay, next kita tengok nombor 10. Soalan sama saja. Sama saja. Okay, di sini apa yang bertindak balas adalah okay, kuprum sulfat okay, ditambah dengan magnesium berlebihan. Okay. Jadi magnesium akan tambah dengan kuprum sulfat. Magnesium lebih elektropositif daripada kuprum dalam larutan garamnya. Jadi dia boleh sesarkan dia. Jadi kuprum tersesar. Sini kenapa kuprum? So, sorry ya, ini adalah magnesium. Ini adalah magnesium. Okay, jadi magnesium tindak balas dengan copper sulfate, dia akan sesarkan kuprum dan magnesium sulfate sebagai hasil yang kedua. Okay, nombor 10. Okay, soalan yang tadi. Okay, kita tengok B dia, tentukan bilangan mol kuprum yang disesarkan. Okay, kita tahu bilangan mol kuprum mesti sama dengan ion kuprum, dan ion kuprum kita boleh rujuk kepada bilangan mol larutan aqueous kuprum sulfat. Okay, jadi larutan kuprum sulfat kita boleh nampak 0.5 mol, isi padu dia 50. Jadi MV per 1000 kita dapat bilangan mol 0.025. Okay, sekarang kita nak cari haba yang dibebaskan. Q. Okay, jadi MC theta M adalah
Isi padu yang ditukar menjadi jisim 4.2 tetap 6.5 adalah peningkatan suhu di sini. Okey. Di depan sudah ada. Okey, peningkatan suhu 6.5. Jadi, kita akan dapat jawapan dia MC theta kita boleh dapat 1365 joule atau kita terus tukar kepala kita kilojoule. And then kita nak kira haba pengesaran dia Q per bilangan mol. Okay, Q per bilangan mol. Jadi, saya setelah turunkan dia kepada kilojoule. So, 1.365 divided by 0.025 mol. Kita dapatlah. Okay, 56.6 kilojoule per mol. Bila kita tulis delta H, terus tulis negatif melambangkan dia adalah eksotermik. Kemudian kita lakarkan gambar rajah aras tenaga. Lukis dulu anak panah menunjuk ke atas. Jangan lupa label tenaga. Kemudian lukis dua tangga. Atas, bawah sebab dia adalah eksotermik. Atas kita masukkan bahan. Bawah kita masukkan hasil. Ni lagi, betul lah. Kemudian sambungkan tangga dia. Okay, daripada atas ke bawah dengan guna anak panah. And then tulis nilai. Delta H bersamaan dengan negatif 54.6 kJ per mol. Okay, ni saya punya anak panah macam ini kan. Tapi dalam exam kita tak galakkan. Kita galakkan anak panah macam ini sahaja. Okay. Okay. Okay, next kita tengok soalan muka surat 86 saja. Soalan yang sama. Okay, sekarang bahan dia adalah argentum nitrat. Okay, ditindak balas dengan kuprum. Okay, kuprum biasa tersesat keluar. Tapi sekarang dia yang akan mengesarkan argentum pula. Sebab kuprum lebih elektropositif daripada argentum. Okey, jadi ini adalah persamaan dia. Okey, persamaan kimia dia. Kuprum lebih elektropositif daripada argentum. Jadi dia boleh mengesarkan dia daripada larutan garam dia. So, argentum akan tersesar dan hasil larutan aqueous dia adalah kuprum nitrat. Okey, soalan pertama, kirakan haba pengesaran. Gabungkan semua. Okey. So, first kita kira dulu bilangan mol ion argentum. Okay. Kerana kita boleh rujuk bilangan mol larutan aqueous. Jadi, MV per 1000. 0.1 mol. Okay, sini. 100 cm3 per 1000. Jadi, bilangan mol dia 0.01. Okay, haba yang dibebaskan Q per MC theta M 100. Okay, sama 4.2 and then perubahan suhu, ini suhu peningkat, jadi suhu tinggi, tolak suhu rendah. Kita dapat peningkatan suhu sebanyak 3.6 Celsius. So, haba yang dibebaskan adalah 1512 joule atau kita terus tukarkan dia kepada kilojoule. Kemudian bahagikan dengan bilangan mol untuk dapatkan delta H. So, kita dapatlah 151.2 kJ per mol. And then, terus tular negatif menunjukkan dia adalah eksotermik. Okay, B. Serbuk zinc berlebihan ditambah kepada larutan argentum nitrat. Suhu meningkat sebanyak 10 Celsius. Apakah haba pengesaran bagi argentum oleh zinc? Okay, tadi kita guna kuprum. Sekarang kita guna zinc pula. Okey, sama sahaja sebab zinc lebih elektropositif daripada argentum. Jadi pastinya dia boleh mengesarkan dia daripada larutan garam dia. So, argentum tersesar. Okey, dan larutan aqueous yang ada adalah zinc nitrat. So, di sini bilangan mol argentum saya boleh ambil daripada aqueous dia. So, MV per 1000. Okey, di sini V dia adalah 20. Okey, M dia adalah 0.1. So, saya dapat bilangan mol ion argentum adalah 0.002 mol. Okay, next saya cari haba yang dibebaskan MC theta. M adalah 20. Okay, isi padu tukar kepada jisim
4.2 tetap, 10 adalah suhu yang meningkat. So, di sini saya dapat 840 joule ataupun saya boleh terus tukar kepada kilojoule. And then lah saya kira lah haba pengesaran Q perbilangan mol, saya dapat 420. And then terus letak negatif menunjukkan dia adalah isotermik. Okay, last tulis persamaan termokimia. Sama sahaja persamaan kimia, tapi kita tambah delta H. So, sini, okay, apa cabaran kita? Kita kena balancekan dia saja. Okay, so tak susah. Okay, jadi itu saja. Okay, sekian, terima kasih.